Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar tajuk Keluargaku Sayang. Apakah maksud keluarga? Keluarga ialah sekumpulan manusia yang mempunyai hubungan melalui perkahwinan, pertalian darah ataupun anak angkat. Keluarga ni sangat penting kerana dia memainkan peranan yang penting untuk membentuk akhlak, sikap dan juga peribadi seseorang. Oleh itu, keluarga sangat penting untuk menentukan sikap seseorang itu. Okey, pada masa sekarang, gejala sosial semakin berleluasa disebabkan oleh kurangnya peranan keluarga dan sebagainya kerana mereka terdedah dengan pelbagai faktor yang menyebabkan kepada gejala sosial. Jadi, kenapa keluarga ni memainkan peranan yang penting? Disebabkan dia mempunyai nilai kekeluargaan. Namun demikian, nilai kekeluargaan pada masa sekarang semakin hilang ditelan zaman oleh media sosial. Okey, mereka anggap bahawa nilai kekeluargaan ni tidak begitu penting. Hakikatnya dia adalah sangat penting. Okey, apakah contoh nilai kekeluargaan? Contohnya ialah sikap bertimbang rasa antara ahli keluarga, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, saling mendorong dan juga peka kepada perasaan dan juga masalah ahli keluarga. Jadi semua nilai ini adalah sangat penting dan harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Dengan ini, gejala sosial dapat dikurangkan. Lihat contoh gejala sosial yang semakin berleluasa pada masa sekarang. Gejala sosial ini hanya akan memudaratkan diri dan juga ahli keluarga. Jadi jauhilah gejala sosial sebab terdapat banyak lagi aktiviti-aktiviti berfaedah yang boleh dilakukan. Sekiranya kita lakukan gejala sosial ini, dia akan membawa kesan yang buruk kepada orang lain, diri kita sendiri. Contohnya ialah ponteng sekolah, okey, pembuangan bayi, penyalahgunaan dada, hidugam, merokok, ragut, lumba haram, vandalism dan juga buli. Semua aktiviti ini akan memberi kesan yang negatif kepada orang sekeliling. Contohnya lumba haram ini membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mungkin nyawa yang tidak berdosa akan terkorban sama sekali dalam lumba haram ini. Vandalism pula merosakkan harta benda. Jadi kerajaan ataupun orang yang memiliki benda tu terpaksa menanggung kerugian akibat benda yang kamu rosakkan tersebut. Apakah punca gejala sosial ni? Yang pertama ialah ibu bapa terlalu sibuk bekerja. Jadi ibu bapa tidak dapat nak luangkan masa untuk bermain dengan anak-anak. Anak-anak pun terabai dan kekurangan perhatian serta kasih sayang, dan dia mungkin akan mencari perkara benda yang tidak berfaedah pula untuk lakukan. Yang kedua, ibu bapa selalu bertengkar. Jadi anak-anak keliru, takut, tak berani nak tanya dan dia tak ada tempat bergantung dan juga mengadu sebab ibu bapa selalu bergaduh. Jadi anak-anak ni dia pun rasa confused, tak tahu nak bergantung kat siapa. Okey, punca yang ketiga ialah anak-anak ketakutan dan akhirnya memberontak. Anak-anak tidak dapat kasih sayang dan juga membesar dalam persekitaran yang tidak sihat. Jadi akhirnya dia ketakutan, dia memberontak, dia cari kawan-kawan lain untuk lepaskan stres dia dan akhirnya melakukan gejala sosial yang lain. Punca yang keempat ialah anak-anak mudah terpengaruh dan juga mencari jalan mudah untuk semua perkara sebab mereka nak jalan yang mudah saja, tetapi mereka tak pandai lagi untuk membezakan perkara yang baik dan buruk kerana masih muda dan tidak cukupnya pendedahan kepada mereka. Benda yang salah pun mereka lakukan disebabkan mereka terpengaruh dengan jalan pintas untuk mendapatkan apa-apa saja. Jadi benda tu adalah salah. Kalau benda yang salah, dia salah lah. Okey, punca yang kelima ialah terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi disebabkan ada banyak geng ni, mereka buat apa, kamu pun ikut mereka buat apa. Mereka buat vandalism, kamu pun ikut mereka buat vandalism. Jadi itu ialah perkara yang tidak baik. Kalau benda yang tak baik, kamu jangan ikut. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Punca keenam ialah pengaruh media sosial. Jadi bila kamu tengok TV ke, tengok Instagram ke, Facebook ke, sekiranya kamu tak ada jati diri yang kuat, kamu boleh terpengaruh dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti vandalism, merokok dan sebagainya. Kiranya kamu melakukan gejala sosial ini, dia akan memberikan kesan negatif kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Yang pertama, dia akan merosakkan disiplin dan juga diri kita sendiri. Lepas tu akhlak kita akan runtuh. Kita akan menjadi manusia yang kurang berakhlak lah. Sebab tu kita jangan lakukan gejala sosial ini. Dan peningkatan jenayah juga akan berlaku seperti merompak, meragut dan sebagainya. Dan akhirnya negara menjadi tidak
selamat untuk didiami. Sangat takut, orang takut nak keluar disebabkan ada jenayah. Okey, selain itu, negara juga kehilangan pemimpin yang berwibawa disebabkan anak-anak muda ini telah terlibat dengan gejala sosial. Patutnya anak-anak muda ini menjadi pemimpin negara dan tidak terlibat dengan gejala sosial ini. Apakah peranan keluarga untuk bersama-sama menangani gejala sosial ini? Peranan ayah dan ibu ialah perlu lebih kerap meluangkan masa dan melakukan aktiviti berfaedah bersama anak-anak. Contohnya beriadah, berbasikal, membasuh kereta, mancing dan sebagainya. Kalau kamu meluangkan masa dan melakukan aktiviti yang berfaedah, kamu dapat berkomunikasi dengan terbuka lagi, kamu dapat memberikan kasih sayang, dapat berbincang dan dapat melakukan aktiviti bersama-sama. Peranan ibu ialah perlu sering berpesan kepada anggota keluarga supaya saling menghormati dan juga mendengar pandangan antara anggota keluarga. Jadi, tak kisahlah ibu, ayah, abang, kakak, kamu perlu sentiasa saling menghormati. Dan setiap anggota keluarga juga perlu saling menasihati apabila berlakunya masalah ataupun ingin membuat satu keputusan yang besar. Pula peranan kakak dan abang. Kakak dan abang mestilah membantu menjaga adik-adik yang kecil dan juga menjadi suri teladan kepada mereka. Abang kakak ni harus menunjukkan contoh yang baik. Jadi abang kakak ni contoh yang baik, contoh dia harus rajin belajar, melakukan aktiviti yang berfaedah dan sebagainya supaya dapat jadi contoh yang baik kepada adik-adik supaya mereka dapat ikut yang baik. Okay, peranan semua ahli keluarga ialah perlu memberikan sokongan moral. Sekiranya ahli keluarga terjebak dalam gejala sosial, kamu perlu berikan sokongan moral. Dan bukannya kamu pergi marah ke, caci ke, maki ke. Okey, jadi kamu perlu berikan sokongan moral. Yang kedua ialah kamu perlu memberikan nasihat dan juga sentiasa tolong ahli keluarga yang terjebak dalam gejala sosial ini. Sentiasa ambil berat dia, nasihat dia, sentiasa tolong dia. Okay, antara cara untuk mewujudkan sokongan yang positif dalam keluarga untuk menangani gejala sosial ini ialah kamu perlu melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga. Sebab kamu nak wujudkan sokongan yang positif untuk ahli keluarga yang ada gejala sosial ni. Jadi bila kamu melakukan aktiviti bersama-sama ahli keluarga ni, kamu akan lebih rasa terbuka untuk berbincang tentang perkara ini, banyakkan kasih sayang dan sebagainya. Okey, yang kedua, berkomunikasi secara terbuka dengan setiap ahli keluarga. Jadi sekiranya ada pendapat, kamu boleh keluarkan isi hati kamu untuk berbincang. Ketiga, sentiasa membimbing dan tolong menolong sesama anggota keluarga. Jadi ahli keluarga ni hendak sentiasa bimbing yang muda. Muda ni tak tahu lagi baik dan buruk, jadi kamu harus bimbing dan tolong mereka. Dan terakhirlah, menjadi penyokong dan inspirasi kepada ahli keluarga supaya mereka dapat ikut jejak langkah kita. Saja, terima kasih. Share Rombon Andri, Kop Kung Krab, Gracias and Messi.